Ya Mabu, saya ada kat sini. Nanti kita bincang pasal yang ikon tadi Okey, ambil gambar. Sebab saya interview ni. Kau dapat kau lagi tak? Ada. Di mana tu? Ha? Bawah sana ni. Sebab aku akan duduk sini lah. Itu kan. Boleh buka lampu. Jap. Dia nak set ni. Interview. Saya ni daripada rumah tadi sampai mandi sampai sini masih interview ni. Kalau tak ada. Ha? Kalau tak ada, oh, yang ni tapi ada biskut. Boh, yang ni ada biskut tak? Siapa ni? Kenapa nak pasal lampu? Yang tu lah pun. Tapi takut boleh masuk ke pinjam tu? Kalau dia ada biskut pun dia masuk ke. Tak betul, itu dia. Oh, dia ada biskut. Okey. Alhamdulillah. Sebab Okey, settle. tak boleh. Oh gila shoot. Sampai habis bateri tu. Kan? Aku lah tak apa TikTok aku. Tu TikTok Seniman ni TikTok aku. Tak apa. Ini kau tidak aku dalam stage tu kan? Macam Apa? mana? Kau tidak? Dekat Tapi aku vaksin aku 20 bulan. Kau tahu lambat. Exact. Macam kan? Tak, aku Pfizer. Pfizer lambat kan? Lambat bro. Pfizer cepat lah. Tak, masalahnya kau pakai mask sejahtera. Kalau aku pakai kontak, nampak sangat aku ni kan. Boleh aku pakai kontak cepat lah kan. Ya. Tapi malas lah aku. Kau tahu lah malas. Tak apa. Tu yang P20 tu. Sebab aku pun ada ni, animation punya ni dengan KRU tu. Oh, kau buat MKRU? Tapi, aku tak beritahu orang lah dia animation tu. Memang watak tu watak Presiden Siman. Tapi jadi orang hutan ke apa benda tu. Ya. Aku tak cerita dengan orang. Tu pun dubbing 10 bulan. Bulan 10. Waalaikumsalam. Oh lupa ada live. Sihat. Sorry. Tak apa. Jangan carut je. Aduh. Sihat. Alhamdulillah. Abang Zaid kau sihat. Sihat. Hello. Ni boleh? Sama. Orang nak tahu rutinku. Boleh jadi person. Memang bro. Kita kan artis memang. Okay. Bro. Sama. Dah live ke? Dah. Berdiri ke apa? Masih. Abang Zaid masih berlakon lagi. Masih. Ni tengah berlaku Sekarang tengah syuting untuk Pascal pula. Pasal jadi ni. General. Duit banyak besar ni je office. Apa boleh buat? Satuan ni kau ingat banyak duit. Ini pun taja nampak Perdana Menteri taja. Ya, interview daripada wartawan mana Finas. Daripada Finas. Ni letak. Boleh? Tak sini boleh. Aku sebab suka bergerak-gerak. Boleh. Jangan berenang dah bang. Dia terciduk ni. Tuan dia punya episod ni, episod dia terbelakan masa ni. Pihak dan kebajikan. Tapi kita punya talk show tu nanti dia akan panas sikit. Tapi kita punya guest memang agak panas. Guest apa? Guest kita kiraman dengan Sharifah Alia. Sharifah Amani. Lepas tu kita ada Adrian dengan Adlin. Okay. So basically memang orang panas lah dalam agak panas lah. Jadi mesti ada perkara-perkara nanti yang dia akan cerita juga tentang persatuan dan sebagainya. Jadi untuk tu kita pun sebab kita nak ada satu capability yang kita nak ceritakan tentang apa fungsi seniman lah. Kau tanya, jawab lah. Alright. Fungsi seniman ada 4 benda ni lah. Aku dah buat ni, nampak? Semua ada. lah. Ini pencerminan. Kita ada 4 dan asas lah. Kebajikan, inisiatif, perjuangan, pembelaan. So kita kembangkan lah. Pembelaan tu macam mana? Perjuangan luar maknanya tentang permiatisin, aduan ahli untuk diselesaikan cepat, gaji minimum, standard kontrak. Ini banyak kita dah berjuang, banyak benda kita dah buat lah. Banyak benda kita dah buat. Banyak dah buat. Jadi kita kembangkan lagi lah. Kembangkan lagi ikut ni macam satu lagi media sosial lah, kita tambah lagi untuk penambahan macam TikTok ni untuk kita nak ketik tabung. Kan? Orang tak tahu ni platform pertama. Selalu ni kalau seniman kita based on idea dengan pemikiran siapa yang kerapan kan. Kalau kita banding dengan satu lain memang semua kita associate, cuma kita bergantung pada idea.
Kadang-kadang orang tak buat lagi, kita dah buat. Bila kita buat, kita jadi pencetus untuk perubahan. Jadi yang lain mula ikut belajar dari kita. Dan besok berkembang. Dan dia jadi satu perkara penting untuk industri kan. Contoh macam tu. Hai, apa khabar semua? Ini saya ada ni interview dengan wartawan. Jadi saya dia buat live. Bagi korang tahu macam mana konsep wartawan dia ni kan. Ni kita punya wartawan jap. Jap, aku ke depan kan. Ni kita punya wartawan. Hello, Assalamualaikum. Tu wartawan tu kita nombor kita. Tu nampak? Nampak. Nak cakap apa bos? Tak ada apa, saya fikir Nak cerita pasal apa ni? Interview dengan saya ni. kita nak cerita tentang terbelakah nasib anak seni. So topik kita hari ni terbelakah anak seni. Nanti boleh tengok hari Sabtu ni pukul 9 malam di Facebook Finas ada live. Ada program nama Spotlight. Siapa dia punya host? Siapa dia punya ni? Pukul tu kita ada awal hari dan kita punya guest untuk minggu ni kita ada Sharifah Amani dan juga kita ada Kira Ahmad. Semua nama power-power panas-panas semua. Nama panas-panas. Jadi kita boleh tengoklah hari Sabtu ni. Ni first episode Second. Second. First apa? First kita invite Lily dengan Gas. Itu cerita pasal apa? Tajuk tu? Itu antarabangsa kah di Malaysia? Antarabangsa Malaysia. Power, cerita power tajuk. Yang aku ni? Terbelakah nasib anak seni. Terbelakah nasib anak seni. Tapi tak apa lah. Aku tahu dia orang mesti tentang aku. Tak kisah. Mungkin orang tak faham kan? Kita letak sana boleh kan? Boleh. Kau nak tahu macam mana? Buat. Dekat tepi cawan tu. Boleh. Boleh. Saya ni. Makanan ni. Okey. Cakap lah. Sorry. Okey. Audio okey? Banyak makanan lah. Makanan ada ni makanan. Baik tak Miss Miman? Bagus puji sikit. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Ron? Boleh. Okay. Ni spontan kan? Ni spontan just tengok saya. Santai je. Okey, Assalamualaikum. Cik Zack, kita soalan pertama saya nak tanya kat Zack okey, berapa lama dah Cik Zack mengikut tanggungjawab sebagai presiden seniman? Sejak 2012 lagi lah. Sejak 2012. Dah berapa tahun dekat? 9 kan? 9 tahun 9 tahun. Okey. Boleh kita ceritakan sikit sebenarnya apa visi dan misi seniman itu sendiri? Dia sebenarnya objektif kita selalunya kita akan berdasarkan daripada perlembagaan lah. Perlembagaan ni kita bukan daripada bawah saya lagi. Sebenarnya dah lama dah perlembagaan ni kita memang memperjuangkan 4 perkara asas lah yang paling utama. Maknanya memperjuang, membela, menjaga kebajikan serta meningkatkan imej artis Malaysia ni. Ini 4 perkara. Jadi daripada 4 perkara asas ni kita pegang sebagai satu perkara pokok dan kita akan kembangkan daripada 4 asas ni supaya dia menjadi lebih besar dan akan memberi kesan yang lebih positif kepada ahli-ahli. Dan bila kita cerita tentang kejayaan-kejayaan dari segi seorang seniman, apakah kejayaan yang boleh dibanggakan oleh seniman sendiri? Okey, itu nak ceritakan dari sudut kepimpinan sebelum ni ke atau di bawah kepimpinan saya? Di bawah kepimpinan Cik Zack. Okey, kalau untuk kepimpinan saya ni lah, kita kalau nak lihat lah kalau kepimpinan sebelum ni tercetusnya Hari Seniman di bawah Datuk Muhammad Maruf. Dan di bawah kepimpinan saya pun saya cuba nak melakukan satu perkara yang mungkin di bawah legasi saya. Kalau kita lihat dari sudut penjualan plate number. Penjualan plate number kalau kita lihat kalau di luar sana orang yang memakai plate number US bermaksud untuk seniman. Di sini dulu kita memohon daripada pihak kementerian dan Perdana Menteri ketika itu untuk mendapatkan satu right plate number dan daripada penjualan plate number itulah sebenarnya kita menampung untuk tabung kebajikan ahli-ahli. Dan dalam masa yang sama juga dengan penjualan plate number tersebut kita dapat membeli van kita sendiri. Maknanya van seniman untuk kegunaan sudut kebajikan, untuk artis veteran, untuk mengangkut barang dan keperluan. Seperti macam kita tahu COVID sekarang ni memang banyak barang keperluan yang kita kena load dalam satu pengangkutan. Jadi van ni sangat penting. Dan dalam masa yang sama dana-dana tersebut juga kita gunakan untuk kebajikan, untuk bantu ahli-ahli yang memerlukan dari sudut yang sakit, daripada keselamatan hidup dan macam-macam lagi perkara. Jadi benda-benda ni yang kita akan buat berdasarkan kajian dan definisi kesusahan yang mereka alami yang betul-betul legit. Maknanya yang betul-betul kita lihat memang betul-betul susah yang perlu dibantu. Dia bukan yang kadang-kadang perkara-perkara yang melibatkan sewa rumah, melibatkan itu bukan tanggungjawab kita, itu tanggungjawab sendiri. Jadi kita hanya bantu dari sudut contoh dalam keadaan COVID ni terputus dia punya pendapatan dan sebagainya.
Jadi dalam masa jauh dia perlukan dana untuk nak membeli barang-barang asas seperti barang keperluan makanan dan yang lain untuk menampung diri dan juga keluarga. Jadi daripada perkara tersebut kita akan bantu. Jadi benda-benda macam inilah. Dia sebenarnya bukan daripada faktor kewangan saja, daripada faktor keperluan seperti macam contoh kepakaran yang kita bekerjasama dengan contoh doktor. Mungkin doktor dia boleh bagi perkhidmatan secara percuma untuk nak siasat ataupun nak merawat mereka dan sebagainya, ataupun kita bekerjasama dengan peguam-peguam kan, panel-panel peguam daripada seniman. Jadi kalau mereka ada mempunyai masalah yang melibatkan undang-undang di dalam industri seni ni, jadi perkhidmatan ni kita mana sediakan untuk mereka ni. Nah, dan juga kalau nak ceritakan pasal kebajikan kewangan sebagai contoh, kewangan atau keperluan asas, selalunya kita akan bergantung kepada badan-badan korporat. Kalau badan korporat ni bila diorang nak menaja, diorang akan minta lah 10 nama, 20 nama. Macam besok kita ada program untuk menyerahkan ada sikit dana dan juga barang-barang keperluan kepada aktif veteran bersama Menteri Komunikasi Multimedia Malaysia yang baru, iaitu Walbi Tan Sri announcer. Jadi benda inilah yang selalunya kebiasaan kita buat kan, dengan kerajaan, badan korporat dan agensi-agensi kerajaan terlibat. Kalau nak mengharapkan duit tabur ataupun duit yuran, memang tak nak cover expense pun tak mampu lagi. Diorang tak faham dari sudut persatuan ni. Persatuan ni adalah sebuah organisasi yang kita yang sebagai AJK ataupun peneraju yang telah dilantik melalui Mesyuarat Agung ni yang menggerakkan benda tu untuk mencari dana tu. Jadi kalau benda tu tak adalah benda-benda yang macam nak bayar benda-benda yang asas ataupun kebajikan hati-hati sini. Diorang ni cuma tahu minta. Bila time susah baru ingat kita. Tapi bila program kita, dia tak pernah datang pun. Kan? Tapi bila susah dia baru bantai kita. Oh ni tak sesuai. And then bila kita dapat benda tu, kita tolong. Tapi bergantung juga kepada penaja, badan korporat, agensi kerajaan yang terlibat. Jadi benda ni lah sebenarnya sikit banyak yang kita kena bagi tahu mereka supaya persatuan ni bukan satu entiti majikan ataupun yang melakukan perniagaan. Tak ada. Kita memang 100% kebajikan. Kita bergantung pun kepada sumbangan orang. Jadi kalau nak mendesak kita untuk nak mencari dana untuk tak bantu orang ni, tak bantu, you tak boleh salahkan kita 100% lah. Tak boleh salah. Sebab nak menerajui sebuah persatuan bukan satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi persatuan yang lama, yang tertua dan yang dah punya perlembagaan daripada zaman dulu yang memang kita kena ikut, dan nak mengubah satu benda tu amat sukar. Kan? Dia banyak prosedur, dia punya peraturan dan cara-cara yang agak teknikal, yang agak susah untuk kita nak ubah. Tapi kita usaha untuk melakukan perubahan tu mengikut zaman yang ada sekarang ni. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu ahli-ahli yang mana kita mampu. Kalau kata tadi berkenaan dengan ada pihak yang tak nak kerjasama dan sebagainya, problem dan sebagainya, apa selalu kecaman-kecaman yang diterima oleh biasa saya akan dapat macam ni. Siapa yang jadi presiden mesti akan kata kita makan duit. Untuk pengetahuan orang, untuk pengetahuan semua lah, untuk pengetahuan semua, kita sebagai peneraju persatuan, kita tidak ada gaji. Memang tak ada gaji, you boleh check. Memang kita tak ada gaji. Kita buat ni fisabilillah. So kita yang kena create macam mana, bukan create gaji kita, create untuk nak menjana something untuk persatuan, untuk kita nak cover sewa, nak bayar lawan budak-budak yang bekerja dekat sini kan, untuk membantu secara sukarela macam ni, semua sukarela. And then macam-macam lah maintenance dan sebagainya kita nak cari untuk nak menampung persatuan, maknanya pejabat sebagai satu base untuk mereka menjadi one stop center. Sebab sekarang ni kita kena pertahankan pejabat ni. Contoh, kalau tak ada pejabat ni, dia nak berurusan dengan kita macam mana? Kerajaan atau badan korporat nak taja kita macam mana nak build keyakinan diorang kalau kita sendiri tak ada pejabat. Sebab tu saya kata nasib baik kita associate dengan Persatuan Penerbit Filem Malaysia, sebab bangunan ni diorang punya. Jadi diorang mengenakan yuran sewa yang agak murah untuk kita. So diorang faham sebab kita ni persatuan kebajikan, bukan persatuan yang majikan ataupun persatuan perniagaan. Tak. Pasal tu kita bila nak kata, bila presiden ni cari duit sikit, makan duit. Cari sikit, makan duit. Kalau presiden tak cari duit, nak nampung ni semua macam mana? Korang tahu tak? Sebenarnya benda ni, kalau seniman tak ada duit, ada masalah kadang-kadang, kita sewa ni, COVID ni tak payah sewa lagi. Kan? Lepas tu kadang-kadang kita pernah blackout. Kau pernah tahu tak? Kau tak pernah tahu. Kau semua salahkan kita je. Kau tahu tak nak menampung? Last kali, siapa yang menanggung itu? Ni presiden. Pakai duit presiden. Bayar contohlah berapa ribu nak kita bayar sebab nak buka balik lampu apa benda dan sebagainya. Pakai duit presiden. Ni duit presiden ni adalah dulu ada sikit-sikit perniagaan ni. So kita boleh nampung dulu pakai duit kita. Tapi buat surat, buat ni semua sebab kita
membantu persatuan. Bila persatuan ada duit, bayarlah balik. Betul tak? Ni kita macam pinjam dulu. Bila nak bayar balik, memanglah sign check tu saya salah seorang je. So bila cek seniman tu pergi kat saya, makan duit. Sebab you makan duit persatuan. Habis aku tak nak cerita yang seniman hutang aku. Sejak daripada tu, aku dah tak nak keluar duit. Kalau nak, kau AJK kan, yang banyak cakap kan. Kau kata boleh, aku buat lah. Buat yang signboard kita tumbang, kita ni buat. Keluar. Janji je cakap mulut, pelaksanaan tak ada. So jangan sembang lah kalau setakat cakap. Tak ada pelaksanaan, tak ada walk the talk, tak ada. Mana you talk je. Talk, walk tak ada. Kan? So kalau kita nak cakap, biar kita selari dengan pelaksanaan tu. Cara kita bertindak. Cakap, tindak. Cakap, tindak. Kalau saya cakap, saya buat. Pasal tu orang tak suka. Lagi satu orang tak suka. Bila saya cakap jujur. Saya cakap jujur, cakap kebenaran, itu yang orang tak suka. Kan? Kadang-kadang kita tahu, diorang ni semua yang orang hebat-hebat. Tapi mungkin kau hebat dari sudut engkau punya expert dalam bidang seni kau. Tak kira kau daripada lakonan, daripada nyanyian, daripada memang kau expert. Tapi dalam pentadbiran seniman ni, kita memerlukan kepakaran dalam pentadbiran. Bukan lakonan kau, bukan kau punya nyanyian dan sebagainya. Jadi inilah kita perlukan sumbangan semua orang. Kepakaran semua orang, kelebihan semua orang untuk membantu menaikkan persatuan ni. Sebab aku tak boleh buat seorang. Aku as presiden, sebab tu aku ada AJK. Aku ada ahli-ahli yang membantu balik untuk membangun persatuan. Sebab jatuhnya persatuan, jatuhlah semua. Dengan korang tak terbela lagi, susah. And then kalau tak ada persatuan, korang tak ada maruah. Persatuan ni lah yang sebenarnya nak menegakkan maruah korang. Korang kena faham benda tu. Tapi, yelah, pandangan berbeza-beza, kita faham. Kalau kita cadang, saya very flexible lah. Kalau bila kita cadang satu perkara, kita akan menerima dan kaji benda. Kalau perkara baik, kita terima. Kan? Dia bukan keputusan atas saya seorang. Mana tak based on dictator, kita based on demokrasi lah. Dia transformational gaya kepimpinan secara transformasi lah saya buat. So maknanya pandangan semua orang kalau baik untuk persatuan, kita buat. Kita buat bersama-sama. Ini yang sebenarnya yang paling penting untuk mentadbir sebuah persatuan ni. Pernah tak seniman dengan golongan artis yang agak menentang seniman ni duduk satu meja dan berbincang ke tak ada jalan penyelesaian untuk Ada, tapi biasalah kalau orang yang bertahap dewa ni mungkin dia rasa dia lebih senior daripada saya. Atau mungkin dia rasa dia lebih popular daripada saya. So mungkin saya ni mungkin bukan kurang bijak, saya mungkin tak bijak dalam hal ni. Mungkin lah, saya tak tahu kan. Mungkin dia lebih hebat. Sepatutnya kalau you bercakap, you kena buktikan dulu. Macam saya cakap, saya dah buktikan macam-macam dah. Apa you tengok kat seniman ni, you boleh buktikan. Kalau you tengok dulu pentadbiran seniman, bagus. Tapi saya cuba lebih bagus. Macam contoh. Dulu seniman tak ada internet. Kenapa saya nak fight internet? Sebab bila ada wujud internet, kita dah boleh wujud email. Bila kita wujud email, semua media sosial kita dah boleh wujud. Tak kira Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Semua kita boleh buat. So, kita mengikut perkembangan semasa. Dan dalam masa sama, saya tak ikut zaman pentadbiran dulu, di mana kalau orang nak panggil saya, kena pakai fax. Pakai fax, Catrice tak beli sebab tak mampu nak beli because of masalah kewangan persatuan. Orang nak invite saya tak boleh. Atau tak bayar bil. Problem. Tapi bila kita di internet, kita pakai email, free. Lepas tu, dekat handphone saya je saya boleh dapat dah. So, saya tak perlu call pejabat, ada tak fax tu saya, ada tak. Maknanya, saya mengembangkan pentadbiran tu mengikut peredaran zaman. Lepas tu orang bising, ahli-ahli bising. Kenapa dia tak tahu pasal aktiviti? Kenapa dia tak tahu pasal program? Sebenarnya, kau jangan salahkan seniman. Kau salahkan diri kau. Kau pergi tengok seniman, apa yang tak ada? Instagram, Facebook ada group, ada fanpage. TikTok pun kita ada, Persatuan Seniman. Apa lagi? Twitter, semua ada. YouTube, semua ada. Website kita kena hack. Cuma kita tengah discuss dengan penaja untuk nak bantu kita untuk menaja website baru seniman. So, bila semua kau tengok media sosial seniman ni, semua kita follow artis Malaysia ni. Semua kita follow. Tapi korang artis Malaysia ada follow tak Persatuan Seniman? So, apa yang korang buat, aktiviti korang melalui media sosial, semua seniman tahu. So, bila aktiviti seniman, kau tak tahu, salah siapa? Salah seniman ke salah korang tak follow? Itu masalah korang. Sebab, inilah salah satu platform yang secara percuma, yang seniman boleh wawarkan kepada ahli-ahli tentang aktiviti program kita secara percuma. Kalau macam dulu kan, mesyuarat agung kita, nak kena kos RM1. Kos RM1. Daripada sampul sampai ke surat dan sebagainya lah RM1. Untuk nak hantar mesyuarat agung, RM7,000 balik. Kalau RM7,000, RM7,000 kita keluar. Saja macam tu. Tapi dengan ialah berkat ahli-ahli, dia faham, dia bersetuju masa mesyuarat agung untuk kita pindah. Sekarang kita salah satu, selain daripada kita post kat rumah diorang, surat mesyuarat agung, panggilan untuk mesyuarat agung, kita boleh menggunakan media sosial sebagai satu platform.
untuk salah satunya untuk cut cost. Free je. WhatsApp kita bagi je kat semua dan sebagainya. Tak perlu kos RM1. Kalau RM1 RM7,000, tak sampai 10% pun datang pun. 0.05% je kan. Tapi kita punya pelbagai dia bukan berdasarkan berapa persen ahli tu, tak. Dia cuma 2 kali jawatan kuasa hadir untuk Mesyuarat Agung, sah meeting tu. Tu saja. Dia kalau main 10% memang tak lepas 10%. Mesyuarat Agung itu memang setiap tahun takkan sah lah. Jadi benda ni bukan saya buat, ini pelbagai dulu yang saya cuma tacap mengikut peredaran zaman. Pasal tu saya kata selain daripada kita pakai secara manual, kita juga boleh pakai secara media sosial. Kalau manual kita kena keluar kos. RM7,000 yang datangnya 0.05%. Kalau kita dapat save ni, kita boleh gunakan duit lebih ni untuk expenses, boleh bantu ahli-ahli yang lain yang mana memerlukan. Itu yang paling utama untuk nak mentadbir persatuan ni. Dia orang cuma cakap, oh seniman kaya. You boleh tengok lah. Kalau you nak tahu kaya tak kaya, you boleh tengok dekat Mesyuarat Agung kita. Mesyuarat Agung kita, audit kita cukup. Kita punya aktiviti, apa saja akhbar, apa saja mengenai seniman, semua ada kat situ. Tapi kau datang tak Mesyuarat Agung? Tak datang. Untuk besok, seniman kita tak tahu pasal kawangan. Engkau tak datang. Kan? Lepas tu kau bising kat media sosial, oh seniman tak buat tu, seniman tak ni. Kita ada saluran. Kalau kau ada masalah keluarga, engkau nak cerita kat semua orang masalah keluarga kau. Mestilah kau panggil kat dalam rumah, kau bincang dalam rumah. So, bincang dalam rumah tu kat mana? Mesyuarat Agung kita lah. Kau duduk, bincang, ikut saluran betul. Okey, apa kau nak kita berjuang untuk kau? Kau bagi tahu. So, bila kau bagi tahu tentang isu tu, kita sebagai sudut nak menyelesaikan masalah tu, kita pun kena bagi tahu masalah kita juga. Benda tu mungkin susah sebab dia ada ni, tapi kita usahakan dapatkan. Contoh, dia orang tahu masalah dia orang nak senang ni kan, semua nak selesai je. Tapi masalah kita ni dengan tak ada duit, dengan tak ada ni, kita nak bergerak ni, kena hentam lagi, kena macam-macam lah, kena caci untuk korang. Dah tak ada gaji apa-apa, korang lagi hentam kita orang. Kalau gitu kau buat sini lah. Betul tak? Macam tu lah aku punya pandangan lah bro kan. Dia ingat nampak senang bro. Ada setengah hati tu, bila dia ada persatuan sini, dia jumpa balik aku lah, Z. Memang susah nak jadi presiden. Ada persatuan tu 20 orang ni. Baru tubuh sekejap dah bubar lah. Sebab dia tak boleh handle 20. Ni aku handle 7,000. And then 7,000 ni legasi daripada dulu tau. Aku ni presiden ke-9 tau. So daripada dulu kita nyambung tu. Bukan satu perkara mudah. Kecuali kalau kau buat persatuan baru. Kau dah boleh pindah siap-siap apa benda dan sebagainya. Yang ni persatuan lama yang orang dah buat zaman dulu. Ya Allah, aku jumpa tengok pelbagai dia. Klik sana masuk sini, klik, potong sana, potong. Aku yang compilekan jadi kemas. Itulah tugas setiap kepimpinan tu. Dia nak memperkemaskan pentadbiran tu supaya mempermudahkan ahli. Pasal tu siapa nak daftar dengan kita permudahkan. Tak susah pun bos. Kau tanyalah semua ahli apa benda, tak susah. Aku akan berdasarkan maklumat. Bila orang kata seniman ni lambat dapat kad, aku cepatkan dapat kad. So besok orang bising. Seniman aku dah bayar dah 2-3 tahun tak dapat. Ada orang lain tolong jawab, tak. Sekarang seniman, kau bayar terus on the spot siapkan. Aku selesai masalah tu. And then aku selesaikan masalah ketirisan. Kalau kadang-kadang ada AJK, ni bukan aku cakap AJK pula, AJK sebelum ni lah. Dia ambil duit ahli, diam-diam pergi ni, diam-diam pergi buat kad kalian, duit tak sampai betul. Jadi isu, last kali aku kena tembak, aku yang kena makan duit pula. So aku kata, aku tahu siapa yang buat ni, tapi aku tak boleh nak tuduh. Aku ubah dasar tu, supaya secara tak langsung ketirisan tu dapat kita selesaikan. Pasal tu, bila diorang siap kad, kita beli mission card bro. Tak payah pakai limit. Setiap mana mission card kita keluar, semua ada kod. Ada kod sekali keluar macam photo set. Berapa photo set akan keluar berapa digit, berapa dia punya number set. Jadi kau tak ada tipu. Kan? Dapat duit, kad keluar. Then tak tally dengan kita punya voucher dan sebagainya. Niat kita bodoh. Hari-hari kita audit kod. Jadi benda ni yang sebenarnya kita nak build satu kepercayaan orang ramai, badan korporat, agensi kerajaan, ahli-ahli terhadap organisasi yang bernama Persatuan Seniman Malaysia. Kalau di-compare dengan persatuan lain, dia tetap akan pergi seniman sebab apa? Keyakinan orang tu dengan seniman. Kalau nak buat sampai habis. Jangan ada masalah. Kalau ada masalah, kita selesaikan. Tu cara aku lah bro. Aku build seniman tu lah. Okay. Kalau nak cerita lagi banyak pasal KWSP Perkeso ada setengah tu, dia baru nak berjuang. Kita dah selesai pun masalah tu. Tapi bila kita nak bagi tahu dia, ini masalah dia, nak belagak. Tak apalah, kau berkuasa. Kan? Tapi apa yang kau fight tu, kita orang dah fight tahun 2012 lagi. Kenapa kita tak, macam contoh ada setengah, biasalah ada setengah orang kan. Dia nak fight Perkeso, KWSP. Dia dah lambat bro. Kita orang dah lama dah. 2012 tu. Kenapa kita nak fight Perkeso? Sebab ialah benda yang penting lah untuk industri kan. Ataupun pekerja seni macam kita ni kan. Talent, artis dan sebagainya lah.
2016 perjuangan kita tu 2016 baru ada satu kategori untuk kesenian. Baru dia orang boleh panggil kita untuk brainstorming tentang masalah apa benda untuk dia nak create satu package yang sesuai untuk kita. Seniman pergi sampailah lulus 2017, 18, 19 nak launch 2020 tertidur. Sebab apa? PKP 1.0, 2.0, PKPD apa benda lagi semua ada. Sampai sekarang nak launch tu tak launch. Nampak tak? Itu bukan masalah kita tapi kita dah buat. Cuma nak wawarkan tu dia tak ada masa sebab masalah negara berlaku ni kan. Jadi macam ni kita nak wawar yang kita dah buat perkeso tu dan kita dah menjadi ejen korporat dah untuk perkeso. Nampak tak? Untuk kesenian ni. Data pun kita yang kumpul untuk perkeso. KWSP pun ada tapi kita yelah orang tak nampak benda tu bro. Diorang tahu nak hantam je. Kenapa diorang tak tahu? Sebab tak datang mesyuarat agung. Itu je masalah dia. Tapi bila datang mesyuarat agung, semua nak cik gaduh je. Bukan nak menyelesaikan bersama-sama. Maknanya dia set kepimpinan dan ahli, okey kita sama-sama selesaikan. Sebab kau faham yang kita ni kebajikan. Bukan dia gaji aku cakap kau. Kau boleh create persepsi kata aku makan duit ni. Kau buktikan. Bukan kau cakap sekadar hearsay kan. Saya dengar orang yang cakap. Saya dengar dalam mahkamah tak boleh pakai. Aku dah masuk mahkamah banyak kali dah. Kau tak boleh cakap daripada mahkamah tinggi, mahkamah sivil, mahkamah magistrate, section semua aku dah pernah. Jadi kau tak pernah masuk mahkamah jangan cakaplah pasal mahkamah dengan aku. Kan? So aku cakap kau nak jadi pejuang memang inilah cabaran kau. Kena kutuk, kena hina tapi aku tak peduli benda tu. Sebab aku rasa kalau tak ada hinaan, kutukan, itu bukan perjuangan namanya. Pasal tu kau kena kaji apa yang dia hentam kau. Kita pergi dekat dia, apa masalah? Aku bagi tahu macam ni masalah-masalah supaya dia faham. Sebab dia orang tak faham bro. Dia orang tahu, oh, dia orang tak dapat ni. Dia orang tak dapat ni. Yalah, aku nak tanya satu benda. Kau dah tahu soal aku? Tak. Dek, apa masalah ni? Kau tak tahu apa benda ni. Kau nak cerita kat luar. Tapi yang real life tu aku cakap, walk the talk lah. Kau cakap, kau buat lah. Tapi kau tak buat pun. Kan? Kau bagi alasan macam-macam. Takkanlah kalau aku dah duduk daripada 2012, setiap tahun kita ada mesyuarat agung. Daripada 9 tahun tu, satu muka kau pun tak pernah nampak. Lepas tu kau kata, oh kau sibuk dan sebagainya. Takkan daripada 9, satu kau tak boleh datang. Nampak tak? Contoh. Betul. Jadi bukan masalah aku. Dia masalah diri sendiri. Okay. So, kita tahu seniman ni dikenali sebagai memberi kebajikan, berlatih dan sebagainya. Tapi kalau kata memperjuangkan hak artis itu sendiri, contohnya macam Tuan buat untuk EPF, apa lagi yang royalty? Okey. Dulu kita punya Perdana Menteri. Dia adalah Menteri KPDNKK. Kementerian Perdagangan Koperasi dan Kepenggunaan dulu. My IPO bawah dia. My IPO untuk hak royalty, penumpang MSAP, PPM, RPM, FRISM, semua bawah dia. Itu muzik. Tapi dalam bidang kreatif ni tidak ada lagi benda tu. Padahal kita boleh buat perkara yang sama macam muzik. Tapi kenapa tak boleh buat dengan kreatif? Kita dah tubuhkan dulu Malaysia Screen Actor Guild. Kita pernah. Masa tu menteri bawah yang amat hormat Perdana Menteri kita lah. Masa tu Menteri KPDNKK Datuk Ismail Sabri. Dia menyokong. Kita dah panggil artis, dah bermusyawarah, dah ni macam-macam. Tapi tersekat di tengah jalan bila menteri bertukar. Selalu menteri bertukar mesti akan jadi objektif lain. Kita dah buat panjang macam ni, tukar, buat lain. Buat balik daripada awal. Buat bila nak selesai masalah tu. Sampai MSAG yang aku tubuhkan, kita dah dapat pengiktirafan luar negara dah. Daripada US, apa benda dan sebagainya. Tapi enak terkubur macam tu sebab kita tidak ada dana yang kuat untuk kita nak menampung sebuah organisasi badan royalty ni untuk kreatif. Especially aku create untuk pelakon dulu. Sebab bila badan kutipan royalty ni siap, kalau benda ni dapat pengiktirafan, secara tak langsung dia adalah badan pencen untuk artis-artis, terutama sekali kepada pelakon. Kalau kau tengok statistik ataupun kebajikan yang seniman buat, sumbangan yang kita bagi bukan pada artis-artis, kebanyakannya semua pelakon. Mana penyanyi? Sebab penyanyi dia dah ada badan kutipan royalty doang. MSAP, RPM, PPM untuk badan syarikat rekaman, PPM Berhad. MSAP tu penulis lirik ni kan. Betul FRISM RPM ni untuk pelaku, mana penyanyi dan pemuzik lah. So diorang dah ada, diorang punya badan. Every year dapat royalty dan sebagainya. Bila nak bagi sumbangan, diorang still ada duit menampung diorang punya royalty tu. Jadi itulah badan pencen untuk muzik. Tapi untuk kreatif, lakonan tak ada. Ni aku nak tubuh. Bila aku nak tubuh, semua hentam aku. Dekat luar tak ada lah, dekat ni. Bila kita bincang dengan producer, mesti ada bentang. Sebab apa? Dia orang yang kena bayar. Tapi diorang tak nak. Diorang batal lah. Dan dia tak kena, itu tak kena. Itu biasalah. Memang kita faham. And then dalam masa yang sama pula, bila jadi benda yang macam royalty ni, so banyaklah kengkangan yang mungkin diorang ada berfikiran melibatkan duit.
Jadi kalau tak masukkan dia orang menentang daripada sudut yang berbeza dan sebagainya, sampailah dia nak benda ni terkubur. Lepas tu nanti dia yang nak usulkan nanti. Nampak tak? Ni yang sebenarnya banyaklah sebenarnya rintangan konflik kan. Kalau kita ni semua artis semua ni semua bersatu, aku rasa nak buat apa-apa pun senang lah. Sebab kerajaan akan dengar untuk nak mengubah dasar dan polisi apa saja kita nak buat senang. Macam contoh yang paling kalau ikutkan royalty okey, kenapa filem daripada production, daripada producer, dia boleh tayang filem dia, habis tayang filem, pulang balik pada dia orang. So, kalau dia nak pergi tayang kat stesen TV, at least dia boleh letak harga dia, 3 kali tayang, berapa ratus ribu, dan dia pulang balik. Boleh pergi kepada production. Tapi kenapa drama tak boleh? Padahal benda yang sama. Tempat lesen pun sama, daripada finance, semua dan sebagainya. Kenapa tak boleh buat? Sebab kita tidak mempunyai akta yang solid tau. Even dekat dalam finance tu boleh ubah, tapi banyak perkara nak kena peringkat kementerian, peringkat atasan, daripada peringkat agensi. Banyak kerja. Kan bila last kali tukar pula menteri, dah terciduk lagi kan. Dah nak bermula balik daripada awal. Dana dah keluar, banyak benda yang kita nak buat kajian, bukan satu perkara yang mudah. Saya kalau nak buat satu dasar tu, saya kena buat research master saya ada kat belakang ni, ADK ni. Kan? Baru kita boleh buat first step. Sebab kita ada data yang solid, yang legit, yang orang boleh yakin. Endorsed by agensi kerajaan, endorsed by universiti. Baru kita boleh bawa isu tu mengenai data kita yang kita dah buat research, endorsed by kementerian atau agensi yang berkenaan lah. Baru angkat isu dengan data. Belum bincang peringkat peraturan, dia punya undang-undang, teknikal, apa benda. Banyak kerja. Tapi maksud tuan, blueprint tu dah ada untuk royalty tu, blueprint tu dah ada. Cumanya disebabkan kekangan benda-benda tukar kerajaan dan sebagainya, itulah menyebabkan tidak boleh. Kerajaan satu bro, satu duit. Terus aku cakap, kalau kau nak bergerak, mesti kena duit. Nak tubuh ni, macam duduk persatuan ni, kau kena cari duit kau. Kalau tak ada duit, mana kau nak cari? Duit sini lah. Kau nak tubuhkan badan kutipan royalty tu, lagi banyak duit. Kau kena hire lawyer, accountant, banyak benda. Sebab kau nak buat dokumen. Kau nak buat dokumen, kerajaan bagi grant kau untuk kau build satu badan kutipan royalty untuk badan pencen, bagi mengubah salah satu bagi mengubah industri kreatif sebagai contoh. Kita ada badan kutipan royalty. Dia mesti menggunakan dana yang tinggi, especially kalau kau nak buat kajian. Buat kajian tu mestilah kena pergi luar negara, nak compare. At least kalau kau nak berhujang orang pada facts, kau ada fakta, pada justifikasi yang kau dah rujuk negara-negara yang tertentu yang daripada kajian. Belum lagi peringkat polisi, peringkat perundangan, peringkat yang seterusnya untuk operasi. Kau ingat mudah ke? Bukan mudah. Pasal tu kita berurusan dengan masa tu Menteri KPNJK, Ismail Sabri. Dan itulah salah satu effort kita. Tapi diorang ingat hari ni diorang cakap royalty, besok dah siap. Diorang bising sebab diorang tak tahu pentadbiran tu macam mana. Macam mana kita nak berurusan dengan agensi kerajaan, masalah birokrasi, masalah macam-macam masalah. Cabaran dengan persatuan lain, menentang kita, ada menyokong. Jadi benda tu bukan satu perkara yang mudah. Cakap memang sedap. Dia tak buat kerja, dia tak. Silakan duduk jadi presiden. You duduk, you baru faham. So mungkinlah sampai bila kemeluk ni nak berakhir antara seniman dan juga artis ni, supaya boleh duduk sama-sama sekali lagi. Mungkin daripada Tuan Z sendiri ada cadangan ataupun mungkin kata-kata untuk biar artis ni kita dengan persatuan, it's at least dengam dia bersatu. Kerana kita ni dah menuju ke ni kan, so kita tak nak lagi benda ni sampai itu bila benda persatuan dengan ni tak ni sampai bila-bila kita akan maju. Betul. Dia bagi aku lah macam ni lah, kepada seluruh artis Malaysia ni lah kan, kalau bawa ahli kita ni ada 7,000 kan, dan juga penyiap-penyiap seni yang lain. Kalau kita bercerita tentang kebajikan, kita kena turunkan ego kita sikit. Guna kelebihan yang ada, macam media sosial diorang, follower yang ramai, yang boleh memberikan mileage balik kepada persatuan untuk membantu kebajikan yang lain-lain. Ini satu penghormatan dan kemuliaan mereka untuk membantu persatuan. Sebenarnya persatuan ni, kita kena gerakkan dia. Bukannya dia bergerak sendiri. Tak. Pasal tu ni tugas-tugas saya duduk sini, saya diamanahkan oleh ahli-ahli dalam mesyuarat agung tu. Pilih saya untuk menggerakkan persatuan ni. Kalaulah ada orang-orang yang boleh buat kerja saya, sila bertanding, saya boleh bagi ruang. Dan inilah peluang mereka nak menunjukkan diorang boleh lead persatuan atau tidak. Sebab nak lead persatuan, kena idea dia bro. AJK jentera kena ada. Kena orang-orang kita yang solid, yang faham tentang pentadbiran kita, objektif kita. Sebab kita kapten, apa yang kita cakap, diorang akan follow.
apa kita punya visi dan misi. Kalau tak follow tu mungkin boleh tempang kita. Kalau seorang dua kita mungkin boleh tukar. Kalau semua tempang, satu nak pergi utara, satu nak pergi selatan, memang huru-hara kita punya misi-visi kita. Dan dalam masa sama, kita kena bersatu. Sebab bila mana, macam aku cakap, kita kena bersatu sebab tidak ada satu akta yang khusus untuk kita industri seni. Kalau contoh kalau kata akta Finas, itu mewakili Finas je. Kepentingan Finas, konten yang sikit-sikit, tapi untuk kerja tak ada. Memang aku dah study dah. Aku nak cakap yang lain-lain. Semua mempertahankan hak undang-undang mereka sendiri, kepentingan mereka. Tapi untuk industri ni, kau kena faham, dia semakin lama semakin berkembang. Kalau kita tengok dekat universiti, dah banyak fakulti-fakulti sini. Jadi kalau dah ada fakulti-fakulti sini, dia memang dah ada peluang pekerjaan kepada anak-anak seni ataupun pelajar-pelajar seni tu di luar. Tapi kalau dia pergi luar, dia masuk dalam industri, sedangkan ekosistem kita masih lagi tak betul, masih lagi satu kek nak share sampai 10,000 orang, tambah lagi 2 orang. Jadi di mana peluang pekerjaan tu? Di mana jaminan diorang untuk peluang pekerjaan tu? Dan di mana pula, yang aku paling penting, di mana pula jaminan undang-undang untuk mereka ni? Dan yang ada sekarang dalam industri ni, undang-undang, maknanya jaminan undang-undang. Sebagai contoh, orang tanya aku, kenapa tak buat gaji minimum? Kenapa tak buat? Kita ni bukan duduk di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia. Kita duduk bawah Kementerian Komunikasi Multimedia dengan Kementerian Pelancongan Kebudayaan. Dulu kita satu kementerian, tapi dah pecah dua-dua lah kita kena berurusan, termasuk My IPO bawah KPDNJK sebab royalty. Jadi bila tiga kementerian ni maknanya ada kuasa untuk kita ni nak membela industri ni, sedangkan tiga kementerian ni dia ada polisi yang berbeza-beza. Sebab tu aku menyokong penubuhan penubuhan Majlis Pembangunan Kreatif Seni Malaysia, tak silap aku. Maknanya mana yang kementerian yang duduk di bawah yang ada akses kepada seni ni, yang trigger mana persatuan kementerian tu, dia akan duduk di bawah satu platform majlis seni mengikut 4 sektor lah. Maknanya perfilman, muzik, animation dengan tak silap aku warisan seni dan warisan budaya dan warisan ni. So maknanya ini perkara yang baik. So diorang minta untuk kita isi borang, bagi data dan sebagainya. Aku dah buat. Jadi benda ni lah sebenarnya, majlis ni lah sebenarnya boleh mengangkat sesuatu yang besar. Sebagai contoh, mewujudkan akta khas kepada kreatif seni negara Malaysia sebagai contoh. Kau kena faham tak? Bila wujudnya akta tu, barulah kau boleh letak gaji minimum, limit masa kerja, wajib KUSP ke, PKSO ke, tambah garis panduan, apa benda lah nak letak semua. Tapi majlis ni akan berbincang mengikut kementerian yang berjuang sama dalam untuk industri ni. Kan? So inilah sebenarnya satu perkara yang baik. Cuma pelaksanaan tu kita tak tahu lagi sebab dia tak panggil aku lagi. Yang first meeting pun belum ada lagi kan. Jadi kita kena tunggu lah. Sebab ini satu perkara baik lah. Sebab dia nak selesai semua masalah bro. Undang-undang yang nombor 1. Besok kau contohlah berlambak aduan yang kita dapat. Bila dapat masalah kontrak, masalah production ni tak bayar, masalah tu masalah macam-macam masalah. Kalau kita ada akta, okey merujuk akta ni, yang ni salah. Dokumen kau ada, bukti ada, kita sokongan seniman buat laporan polis, sikit apa benda melibatkan SKM ke final guna, laporan sebagai support dokumen, kita boleh angkat, maknanya kita boleh panggil lawyer untuk angkat ni saman production tu ke, apa benda ke, atau ambil tindakan undang-undang yang macam mana lah, yang bersesuaian. Sekarang ni tak ada akta tu. Pasal tu kita, anak-anak seni ni akan dimanipulate oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Dia akan main dengan kontrak, dia akan main dengan ni. Kadang-kadang sign kontrak pun dia tak bagi. Bila dah ada konflik, baru tiba-tiba nak stamping pula kontrak. Nampak tak? Dia macam-macam isu. Kalau kau nak tengok kontrak kita punya aduan, berlambak macam ni. Berlambak. Lepas tu orang bising. Kenapa seniman tak boleh? Kenapa? Kau ingat kau bayar gaji kita orang ke nak buat cepat ni? Ni yang lain-lain ni macam mana? Ini tak selesaikan ni. Orang tak tahu bro. Kan? Bila kita buat yang paling penting, kroni pula. Kau kroni. Kadang-kadang kita nak bagi sumbangan, contohlah TNB ke nak bagi, contohlah kita ada macam-macam, ada satu badan korporat lah. Bila dia nak bagi sumbangan, dia minta nama saudara artis, dia nak 30 orang. Bukan 30 kita bagi bro, kita bagi 100, kita ada 7,000 kali kan. Kita bagi 100 yang mana layak lah kita rasa. Dia tetap akan pilih 30 orang. Bila dia pilih 30 orang, dia orang pilih tau sebab dia orang nak keluar duit. Bukan duit jatuh, kita menguruskan, kita persatuan menguruskan sebagai jabatan kepada penaja dan juga ahli. Jadi bila masa dia orang pilih, besok ahli-ahli yang mana tak dapat, dia akan cakap, tengok Zek, dia pilih kroni je lah. Semua kroni dia je yang dapat, yang lain tak dapat. Bukan aku pilih, penaja pilih.
Ini yang konteks yang diorang tak faham. Kan? At least kurang-kurangnya aku bantu daripada tak ada langsung. Tu pasal rumah. Rumah aku buat dulu lah. Baru tiba-tiba banyaklah yang jual pasal rumah. Dah dapat pun Ali Sliman dah dapat. Masa zaman Tan Sri Nur Umar jadi Menteri Perumahan dulu. Kan? Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dulu orang kata aku gila. Apa pasal? Sebab aku dapat aduan banyak rumah ni berasas. So aku cakap, okey, macam contoh seniman kalau dia buat program atau aktiviti, kita mesti ada message atau ada benda yang kita nak buat tu, program tu. Kalau tak buat kerja sia-sia tu. So let's say kita buat dulu kat Fina jugalah. Masa tu buka puasa tak salah aku, puasa kan. So aku panggil Menteri Perumahan masa tu Tan Sri Nur Umar. Orang kata aku gila. Apa pergi panggil Tan Sri Nur Umar, patut panggil lah Menteri KKMM dan apa benda dan sebagainya. Aku cakap menteri tu dah biasa kita panggil. Ni sekarang nak menyelesaikan masalah korang. Yang mana yang aduan kita nak rumah nak apa benda ni. So bila dia berucap, menteri kalau berucap, dia kata dia lulus benda tu secara dasar, benda tu dah dapat. Cuma kau kena ikut proses pentadbiran dulu je. So seniman akan follow up lah. Sampailah 10 orang nanti dapat dan berkembang sampai sekarang ni, tambah lagi 25 orang nanti dapat rumah melalui Finas tu. Sambungan daripada kita ni lah. So maknanya itulah salah satu kejayaan aku mendapatkan rumah untuk orang. Lepas tu yang lain baru masuk. Yang lain masuk, kita ikut SOP yang sama. Tapi kelulusan tu bukan aku. Kementerian lah. Kan? Bila tak dapat, bising aku. Aku ni menjadi jabatan nak susun dokumen korang nak ni. Kau ingat senang tu. Dan korang bukan bayar aku pun. Kan? Aku buat fisabilillah ni patut kau sokong aku. Puji aku. Bukanlah aku tak nak puji lah. Maknanya kau sokong lah. Maknanya kau bantulah kan. Barulah kita lagi semangat nak buat untuk diorang. Sebab kita tak dibayar gaji. Ini baru aku nak buat hentam. Ni tak bagus lah. Ni makan duit ni. Ni rumah ni mesti dia nak ni. Bila ni buat. Aku cakap macam tu lah contoh kan. Tapi bagi aku tolong buang persepsi tu. Kita kena fikir positif. Sebab kita sama-sama nak membantu menaikkan persatuan. Dan nak membantu ahli-ahli yang lain yang susah. Kan? Yang mana hati-hati yang kaya, bagi aku 10% lah. Yang asyik job muka dia kan. Macam dah tak ada muka orang lain kan. So, aku tahu. Job dia banyak, mesti pendapatan dia banyak. Jadi dalam keadaan sekarang COVID ni, kau bantu. Ada banyak aktiviti yang rezeki dia lebih, dia bantu bro. Dia datang bantu masa kita buat bantuan kan. Barang-barang tak cukup macam contoh Rosham kan. Rosham dia kan ada mat dia sini kan. Turun bawa beras, turun bawa dibantu. Yang lain berlambak bro, beratur panjang-panjang bro. Sampai kita orang kena tegur dengan polis berlambak, tapi kita tetap kena bantu sebab diorang terciduk kan. Lepas tu hati-hati yang adalah rezeki lebih sikit, datang bagi duit bro, cash, bagi cash kan. Buat respect mati sama-sama macam tu kan. Sepatut kita dapat artis yang macam ni, bantu. Macam yang aku cakap yang pasal Allah yang nama Siti Sarah. Masa kita buat program kan, basking. Kita buat program seniman kerjasama Astro. Kita panggil artis, penyanyi. Kita pergi basking dekat depan hotel, depan Sungai Wang, depan Sogo. Kita nyanyi, duit yang kita collect. Untuk top up by Astro. Untuk kita bagi pada artis-artis yang mana memerlukan. Kita buat macam tu. And then aku respect Siti Sarah ni, dia tak minta duit pun. Tak apa bang, kita buat untuk bantu ni. Hujan bro, hujan ni. Aku cakap AJQ, kau pergi payung ni dekat depan hotel ni. Dia tak nak, dia kata tak apa. Maknanya kita nampak keikhlasan dia nak membantu orang lain, bantu artis-artis yang lain. So benda macam ni lah kita nak artis-artis yang macam ni. Dan kau jangan penting diri kau penting kau punya golongan salah satulah. Dan community kau, masyarakat. Itulah tanggungjawab sosial artis. Bila kau jadi public figure, kau ada rezeki lebih, kau bantu balik dari sudut kebajikan. Tak salah pun. Lagi kalau kau bantu sedekah ni, mungkin rezeki kau akan lagi bertambah lah. Macam aku sekarang pun terciduk kat bisnes aku kan. So aku buat bisnes macam tahu bergedil aku jual kan. Aku buat infak Asyik Imat kan. Lepas tu sekarang ni ramai pula nak menyumbang. So aku gunakan duit orang menyumbang tu, buat tahu bergedil, aku pergi hantar dekat gelandangan, anak yatim, mana-mana lah bersesuaian kan. Frontliner kadang-kadang bagi je kan. Bagi aku kalau kau sedekah lagi banyak rezeki kau pun akan bertambah. Itu yang aku cakap yang lain-lain daripada aktiviti yang lain kan. Itu sepatutnya korang kena buat. Ini tanggungjawab kita pada golongan kita, pada masyarakat. Kalau kau pentingkan diri sendiri tak ke mana bro. Sebab kita ni public figure tau, perhatian lebih pada kita. Jadi elok kita buat dengan perkara-perkara untuk kebaikan daripada yang tak baik. Okey tak? Sound semua okey? Hai. Sorry. Betul Wahan tu. Aku cakap betul loh. Aku cakap benda jujur. Aku tahu diorang nanti mesti nak hantam aku. Tu kau ada off record kan? Dah. Ni pun dah tak off record. Ini bersama. Macam contoh lah, aku bagi contoh analogi lah. Ada satu artis ni. Jadi AJK.
Sekali lagi kita nak bincang satu perkara, salah satu lah. Aku cakap, okey, seniman kena ada baju korporat. Dia bercakap apa? Kenapa kita nak kena ada baju korporat? Sebab diorang ni, bila seorang pelakon, diorang ada pemikiran persoalan yang banyak dalam kepala otak. Macam nak mencari sebuah karakter diri. Bila dapat satu karakter, siapa aku? Aku anak siapa? Aku kerja apa? Siapa dia aku? Aku tinggal mana? Aku itu, aku ini, aku banyak soalan. So bila dah dididik macam tu, masuk dalam persatuan sebagai pentadbir, dia banyak soalan macam ni juga dengan aku. Walaupun aku dah bagi soalan yang logik supaya kau dah boleh faham, dia ada lagi soalan lagi bro. Tak habis lagi. Pasal baju je. So aku bagi tahu dia. Okey, baju korporat. Okey, tak apa, kita pakai duit persatuan beli panggil untuk AJK. Kenapa kita nak bazir duit persatuan? Tak, kenapa kita nak ni? Okeylah. Tak payah duit persatuan lah. Aku taja lah. Pakai duit aku. Kenapa nak pakai duit kau? Tak boleh juga. Tak, kenapa kita nak baju korporat? Aku explain lagi. Okey, dik. Brother, sister, dik. Semualah aku cakap kan. Kalau kau pernah meeting tak dengan menteri? Kau pernah meeting dengan menteri? Ada 300 NGO. Wakil NGO. So macam mana menteri nak tahu kau daripada persatuan ni? Baju lah. Betul? Logo. Aku tak logo tak? Dia tahu daripada seniman. Dia tahu nama kau tak? Kalau dia ingat seniman, besok dia nak berusaha nak buat program apa, kau cari seniman, aku ingat nama dia, nama Zaidi. Kau pergi cek. Dia boleh Google, sekarang boleh Google dia. Dah boleh dapat. So besok dia nak buat program activities, mudah. Aku dah mengalami benda tu. Jadi aku bagi tahulah benda dia penting. Kau tak nak pakai duit seniman, aku taja. Taja pun salah. Jadi sebenarnya apa yang kau nak? Kan? Kita nak selesai masalah. Jangan benda yang mudah, kau nak complicated. Aku dah banyak lagi masalah aku nak fikir. Kau nak cerita masalah yang aku rasa, elah. Kalau macam tu, aku buat semua orang, kau tak payah pakai lah. Kan senang? Kan? Jadi benda-benda macam tu yang, tolong jangan complicatedkan benda-benda yang mudah lah. Benda ni kita banyak lagi isu kita nak bincang. Isu aku ni, isu negara ni. Engkau nak isu pasal baju je, kan? Aku cakap, baju kau pergi settle dengan institusi aku je lah. And penat aku nak fikir pasal korang. Aku nak kena buat belanjawan punya cadangan, belanjawan 2022. Kau tanyalah aku punya admin ni. Semua nak kena buat belanjawan, nak cadangkan dalam industri kan. Aku mesti nak cadang macam-macam, kan? So kalau aku cadangkan 20, mungkin 2 je dia ambil. Okeylah daripada tak ada langsung. Adalah bila dia Perdana Menteri nak buat belanjawan nak announce, nak umumkan dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat tu, sekurang-kurangnya adalah untuk golongan seni. Kan? Macam pernah kita buat dulu dana kreatif banyak 200 juta. Pernah lulus untuk pembangunan industri kan. Tu banyak grant keluar kat Finas. Lepas tu dana kebajikan kepada karyawan, budayawan dan seniman sebanyak 6 juta untuk persatuan seni yang berdaftar. Bawah dulu ada 6 juta. Macam-macam lagi ya. Itu semua cadangan kita lah. Orang tak dapat. Kan? Apa dia buat? Apa buat? Padahal kita bagi macam-macam lah nak buat. Daripada dokumen, daripada macam-macam. Tapi diorang nampak yang fizikal je, yang kita depan. Diorang tak suka, aku cakap macam ni, aku tak cakap, kalau aku tak cakap macam tu, kita ni tak ada maruah tau, orang tak respect kita. Macam especially artis luar ni kan. Banyak artis tempatan dekat belakang aku ni, semua bising. Betul orang cakap kan? Betul cakap. Kenapa diorang tak cakap? Sebab diorang takut kena ban, kena ni. Aku dah wakil, dah tentu lah berjawab. Aku tak pasti dah kena suarakan wakil diorang. Bila aku usulkan tentang artis luar, aku nak bagi peluang artis tempatan dapat kerja dulu. Baru kau fikir artis luar. Contoh. Tapi bila aku isu, biasalah sebab dia kawan dengan artis luar tu, dia tak setuju lah. Biasalah. Tapi aku terima. Sebab setuju tak setuju tu biasa. Bila kau buat isu macam tu Sebab aku kalau nak debate orang, kau keluar fakta kau, aku keluar fakta aku. Dan lepas tu orang ramai kalau nak tengok, dia nilai lah. Siapa betul, siapa salah, apa, mana yang lebih baik, mana yang tak. Tu keluar pada diorang nak pilih. Tu cara dia, aku buat kan. Bagi persoalan, kau jawab sini. Kan? Jadi kita ada satu lagi. Bro, ada air macam-macam air. Nak. Dia tak memang penting untuk kau. Kau nak air apa? Hijau. Kau? Dia tak kisah. Tak ada. Air minum water ni. Ni kita ada apam balik, apam. Bukan apam balik lah. Dia apa? Kuih telinga apa dah panggil? Telinga teddy bear. Betul dia. Telinga burung. Ambil dah. Memang ada lagi. Kau gila kau memang kita beli baru fresh ni. Ni Amy beli. Okey, jadi kena cool down sikit. Okey. Sebab yang ni kita satu program dekat RTM, tajuk dia Bantras COVID. Jadi kita nak tanya tentang apa pendapat tuan tentang industri kreatif yang dah boleh buka balik.
So yang ni melu sikit. Yang ni melu lah. Jangan aku sebab biasa aku bila cakap penuh perasaan tu bau best sikit aku cakap. Okey. Tapi bila aku cakap slow ni macam kadang aku nak teringat. Sebab tu kita nak invite pergi studio best debate ni. Yelah, tapi aku dia orang ikut SOP. Yalah, betul aku lah. pun ikut apa yang ada dalam sistem kan. Jadi Ya. aku pun terpaksa dah follow kan. Ya. Kalau ikutkan aku memang aku nak cepat. Sayang. Okey. Okey, yang ni kita cool Okey. Kita roll. Sekarang kena cool Okey. Alright. Okey. Kita adalah selaku Presiden Seniman, apa pendapat tuan tentang sektor investigatif yang dah boleh dibuka kembali? Okey, bagi pandangan saya bila industri seni dah mula dibuka, bagi saya itu satu kejayaan yang baiklah kepada anak-anak seni lah. Sebab selama ni bila kita tak dapat bekerja, inilah tugas-tugas persatuan untuk mendesak kan kerajaan untuk buka sebab kita dengar keluhan, aduan daripada ahli-ahli ni, mereka tidak ada pekerjaan. Bila tak ada pekerjaan, pendapatan tak ada, nak menyara hidup diri dan keluarga tu amat sukar dalam keadaan yang mereka terpaksa duduk kat rumah dan tak dapat apa-apa dan barang-barang perkara asas ni semua berkurangan. Jadi bila pembukaan tu dibuat, saya mula-mula saya akan respect kita punya menteri yang baru lah, iaitu YB Tan Sri Anwar Musa, yang memang proaktif untuk menyelesaikan masalah, first masalah orang-orang seni. Sebab bila first dia jadi menteri, saya dah mesej dia. Saya kata YB, you kena settlekan masalah yang pokok paling utama. Anak-anak seni nak bekerja ni, bukan anak-anak seni, penggiat seni keseluruhan industri seni. Jadi benda ni memang benar-benar dia buat. Jadi bila dia buat, saya rasa bangga sebab menteri sangat prihatin terhadap anak-anak seni. Dan kita juga nak berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, sebab dia lebih memahami denyut nadi masalah anak-anak seni sebab anak dia juga orang-orang seni. Jadi kalau kita nak lihat dari sudut kerjasama kita dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Komunikasi Multimedia ni sebenarnya dah erat daripada zaman dulu lagi. Jadi bila mereka jadi menteri yang bertanggungjawab menjaga kita ni, saya sangat respect dan saya sangat menghormati mereka kerana mereka sangat-sangat faham, dan perkara pokok yang dia buka adalah industri seni untuk mereka mula bekerja, tetapi masih mengikut SOP tertentu lah. Kan? Kita tak boleh lah, walaupun orang tu dah vaksin, dia tak semestinya dia tak boleh kena. Jadi kita masih menjaga SOP, and then alhamdulillah SOP tu dia meringankan sedikit lah, maknanya dia tak adalah seketat sebelum ni kan. Hari-hari asyik kena swab, asyik swab kan. Sekarang ni dia lebih fleksibel lah sebab banyak dah kena vaksin. And then bagi saya dia memberi ruang dan peluang kepada 1 juta penggiat seni lah dalam pekerjaan dalam industri seni, dan boleh membantu KDNK negara semula. Dan kalau kita lihat sebelum ni industri seni penyumbang kepada 2% kepada KDNK negara sebanyak 29 bilion yang tak silap saya lah. Jadi bila dia membuka balik industri seni ni secara tak langsung, penggiat seni ataupun industri seni itu dapat membantu kerajaan dari sudut ekonomi lah, untuk merancangkan balik ekonomi dari sudut industri seni itu sendiri. Okey, Cun. Betul. Tadi yang tegas sikit. Tadi tegas. Yang ni relax sebab ni program ni kan. Aku pun dah tak ada suara hari-hari TikTok tu. Ada? TikTok tu. Tak, sebab TikTok dia orang suka Ni TikTok sendiri ke? Ini TikTok sendiri, yang tu seniman. Seniman lah. Kita tubuh TikTok seniman ni sebab dia tu lah cakap kau. Dia buat tabung. Buat tabung. Tabung. And then bila dapat transfer ke PayPal akan transfer ke akaun seniman. So bila ada akaun seniman tu, duit daripada tu kita akan sumbang lah kepada mana yang memerlukan dan keadaan sekarang ni. Tu banyak bro, kau kena cari lambat sikit lah. YouTube lambat sikit lah. YouTube kita walaupun dah 1000, Persatuan Seniman dah lebih 1000. Kita dah boleh live, kita dah boleh ni. Tapi dia ada ikut jam-jam dia juga. Kau kena ada lebih 4000 jam baru boleh start dapat duit. Tapi aku tak tahu proses dapat duit tu macam mana. Kalau macam TikTok ni, dia dah ada proses tu. Kalau hari ni kau buat, terus transfer ke PayPal, terus boleh masuk ke akaun. Kalau let's say, kalau kau ada RSP, dia boleh dapat terus on the spot lah. Tapi kalau kau bank lain, dia akan ambil masa 3 hari dan dia akan charge kau RM3 untuk setiap kali transaction from PayPal ke akaun bank kau. So benda tu aku rasa sangat baik lah. Sebab aku memanglah orang kata TikTok ni gila lah apa, tak, bagi aku tak, sebab korang tak pernah cuba. Macam aku pula, aku mesti kena ada pendekatan yang baru, aku kena fikir kreativiti yang baru. Walaupun orang kata tu gila, aku percaya satu hari orang cakap aku gila, dia akan mengiakan kau tak gila Z. Sebenarnya betul, aku pun sekarang dah buat lah. Macam tu kan. So kita kena buat dulu. Memanglah kena kecam, biasa lah. Besok dia rakyat Malaysia ni ataupun industri lah, atau orang Malaysia lah, dia bila satu perubahan tu nak berlaku,
memang dia akan hentam itu dulu kan, sebab dia tak nampak. Biasa. Dia kalau nak jadi seorang pemimpin ni, vision kau kena lebih 5 tahun ke depan, apa benda ke depan kan. So mungkin dia tak nampak lagi benda tu, tapi nescaya aku percayalah satu hari dia akan memperakui apa yang aku buat tu betul. Sebab sekarang dia tak nampak, mungkin dia tak tahulah, mungkin dia punya keluarga dia ke, dia punya kawan ke, apa benda ke, dah masuk industri, dia faham benda apa yang aku jual ni. Lepas tu dia dulu tentang aku, dia akan balik, akan menyokong kau. Itu saja. Aku tak marah orang tentang aku. Ya. Kan aku macam aku tak kisah, benda biasa kan, orang tak suka kau tu kan. Tu aku cakap kau macam tadi, kalau tak ada orang tam kritik ni semua tu bukan perjuangan. So nak jadi presiden ni kena tahan maki Tahan maki. Kena kental lah. Kental lah. Tapi masa kau awal-awal tu memang kau terasa jugalah. Tapi tak boleh puaskan semua orang. Tak boleh puaskan semua orang. And then dalam masa sama, aku kesian kat keluarga aku lah. Kalau apa-apa isu yang aku naik, bila aku cakap benda betul, orang tak boleh terima hakikat aku cakap benda yang betul. Jadi bila jadi macam tu, bila aku terlalu jujur, dia mulalah satu konflik berlaku, hentaman, kritikan kat aku kan. Jadi keluarga aku, especially isteri aku kan, dia dah tahu kalau jadi isu sekarang ni, aku buat isu je, besok dia dah offkan komen, offkan dia punya IG ke apa benda, dia offkan semua. Sebab bila orang tak dapat aku, dia tempiakan dekat keluarga. Jadi aku kesian kat dia lah. Tapi sekarang ni dia dah faham dah. So aku rasa bangga jugalah kan. Aku dapat isteri macam tu lah. Keluarga aku yang macam tu, dia faham aku kerja. Dia kena faham tau, kau kerja seni dengan kau mentadbir persatuan different tau. Kan? Bukan kau duduk bekerja, kau duduk melakukan tanggungjawab. Kan? Memanglah kau melakon tanggungjawab, tapi kau dah dibayar. Kau melakukan tanggungjawab dalam persatuan ni, kau tak bayar, dia orang tak bayar kau, tapi kau buat bukan untuk generasi sekarang tau, generasi yang akan datang. Sebab pembakar semangat aku untuk nak duduk dalam seniman ni, betul sebab apa? Sebab anak aku. Bila anak aku dilahirkan tahun 2012, aku pandang anak aku cakap, anak aku ni mesti akan ambil aku satu hari jadi ikon lah dia kan. Jadi ikon untuk dia, and then dalam masa sama, dia pun nak masuk dalam industri seni. So bila dia masuk dalam industri seni, takkanlah dia nak cakap aku, Daddy, saya nak beli kereta pun tak lepas ni kalau masuk seni ni. KWSP tak ada, begitu tak ada. Takkanlah dia nak cerita masalah yang sama yang aku alami sekarang ni. Betul. Walaupun anak aku 3 tahun, 9 tahun dah, umur dah ajar 3 kan. Nanti bila lagi 5 tahun, 10 tahun dia masuk industri, takkan dia nak cerita masalah sama. So aku ni, aku terfikir benda tu, itu yang aku kena bergerak sekarang. Supaya mempermudahkan dia nanti. Tapi tak semualah boleh selesaikan sebab masalah banyak. Cuma kita boleh selesai mana kita mampu. Sekurang-kurangnya kita dah meringankan beban dan masalah mereka bila nak masuk industri. Kau nampak vision aku dah ni. Pasal tu aku berjuang sampai sekarang ni. Tapi kalau ada orang lebih baik daripada aku, boleh mentadbir persatuan, silakan. Sebab aku ni bukan dah duduk bro. Dia orang juga ambil aku jadi, kadang-kadang aku tak datang pun boleh menang. Itu yang, sebab aku rasa apa yang kita buat tu keberkesanan. Dia orang boleh nampak kan kesan apa yang kita buat secara dasar. Sebab kau kena faham tau, bila duduk dalam persatuan, dia macam contoh, aku bercakap dengan kau one by one, mudah kau faham. So lepas tu aku bercakap dengan 30 orang, mungkin diorang akan separuh je mungkin faham dan separuh tak faham. Kau nak bercakap dengan 300 orang, mungkin ada sikit yang faham, ada yang lain semua tak faham. Kau nak bercakap dengan 7,000 ni, bukan semua orang akan faham apa benda yang kau nak sampaikan. Pasal tu aku percaya kalau kau nak pergi perjalanan jauh, kau mulakan langkah pertama. Macam mana aku cakap internet. Dulu masa aku duduk bawah kepimpinan veteran dulu, aku seorang je orang muda. Aku cadangkan satu internet ni, semua bantah aku. Sebab aku main cuti seorang ni kan. So bila mana aku mentadbir, internet aku pasang dulu. So perkembangan tu berlaku. Internet, Facebook kau tengok, ada TikTok, ada ni semua berlaku. So inilah kita nak, itu aku cakap. Bila kau mulakan, kau nak pergi perjalanan jauh, mulakan langkah pertama ni. Ini langkah pertama kau buat. Berkembang. So dia akan berkembang lah. Tak kira lah pasal isu nak selesaikan. Dia mula kecil lah. Kita fikir macam ni nak selesai, nanti besok dah besar. Itu aku percaya macam tu lah. Sebab aku dah proven benda tu. Aku dah cuba dan berjaya. Pasal tu aku boleh bagi tahu. Betul. Kan? Kalau nak cerita sumbangan, banyak gila bro. Kalau tidak takkan persekutuan boleh iktiraf aku. Dia bagi aku, ingat Agung bagi. Aku dapat satu, Agung bagi. Mana Kek kan tu. Orang bagi aku. Aku dapat satu je title tu. Itu silat tu. Ni Silat. Tu. Aku dapat kesejahteraan mangku negara tu. Aku dapat negara tu. Sebabkan sumbangan aku terhadap seni tu.
Dia orang nampak, dia orang offer aku terkejut datang hantar kat rumah aku macam ni, Sri Paduka benda ni kan. Aku cakap apa benda lah, aku buat hal apa lagi ni, orang nak saman aku kan. Buka-buka, offer. Dia offer macam ni. Sekejap Ingat ni nampak. Besaran ni semua. Ni Seniman setiap tahun kita boleh cadangkan siapa-siapa. Kan. So, dia ada platform untuk anak seni. Tapi yang aku ni, orang lain yang cadangkan aku. Aku tak tahu daripada mana kan. Tapi aku terima kasih lah pada macam tu kan. At least aku tahu aku tak dibayar pun tak apalah. Bila aku dapat penghormatan benda ni, aku bukan nak pingat tu sangat. Dia bila dapat pingat dia bro, dia bagi pembakar semangat untuk aku lebih aktif lagi dalam bidang kebajikan dengan NGO ni bro. Kan? Aku tak ada duit pun tak apalah, tak kisahlah. Dia kalau kau nak buat ni tak perlu duit pun. Duit tu datang sini nanti. Kan? Untuk nak bantu yang lain-lain kan. Tapi yang penting kau punya effort lah, kau punya niat kau lah. Kan? Kalau niat kau tak baik lah. Kalau niat kau baik lah. Itu yang seniman boleh cadangkan lah sebenarnya. Apa dia? Seniman selalu akan cadangkan. Memang kita cadangkan. Selalu kita akan wawarkan dalam media sosial kita. Siapa nak bagi tahu. Mana nak layak bagi. Kita ada WhatsApp group, Telegram, semua kita ada. Platform apa yang dekat dalam ni semua kita ada. Itu yang bila artis cakap dia tak tahu, tu bukan salah kita, tu masalah kau. Persatuan ni buka office hour daripada Isnin sampai Jumaat. Kau boleh call persatuan pakai office. Dan dalam masa yang sama kita ada hotline seniman lagi. Maknanya hotline seniman tu, kita ada nombor hotline seniman, kau boleh WhatsApp. Kau boleh WhatsApp, kau boleh Telegram. Sentiasa boleh berkhidmat dengan korang 24 jam. Takkan kita dah bagi perkhidmatan yang terbaik. Kita dah cuba buat yang termampu boleh untuk bantu orang. Tiba-tiba bila sikit punya masalah yang tak ni, patut ikutlah saluran betul. Ni terus hentam kita kat media sosial. Tak boleh lah. Tu kira macam aku tak setuju lah. Sebab mungkin kau tak memahami lagi dia punya konsep pentadbiran ataupun perjuangan atau peranan persatuan seniman ni kepada korang. Yang Arwah Benji apa cerita yang tu? Benji pun dah ni lah, dah dah, pergi ni lah. Itu kita berurusan dengan konsulat Malaysia kat sana. Jadi banyak membantu kita lah. Seniman, I think tu mileage juga tu. Because seniman dah pergi. Dia bukan mileage bro. Dia aku nak kalau cerita ni live kan. Dia sebenarnya bila orang kata aku menyokong dia dadah semua, aku ni Eddie Kim orang juga lah bro. Takkan aku buat research macam Eddie Kim pasal arti penyalahgunaan dadah di kalangan selebriti juga. Siap dulu datang ni. Tapi memang zaman-zaman tuan lah kan Benji ni. Isi aku. So ni, orang tak tahu datang ni. Kan? Benji tu kawan aku. Aku bukan buat atas dasar kawan. Dasar maklumat aduan daripada ahli-ahli. Baru aku ambil effort untuk nak melakukan sesuatu. Untuk bantu dia bukan atas dasar kita menyokong dia daripada dadah. Kita bantu dia atas dasar kemanusiaan. Macam contoh, bila dia di penjara dekat penjara Indonesia Tanjung Gusta tu kan. Ada gambar-gambar dekat dalam tu kan. Kita based on dia bukan warga negara kat situ. Jadi bila bukan warga negara, dia sakit kat sana, nak beli ubat mahal. Jadi kita dapat aduan daripada ahli-ahli sini semua kawan-kawan semua. So itu yang kita cari solution untuk bantu. Dan dalam masa sama adalah sedikit penaja bantu kita untuk pergi sana dan sebagainya. Sampai kita boleh buat satu video ringkas, ada dekat YouTube semua ada lah. YouTube, Facebook semua ada lah. Kurang-kurangnya ada tau. Benda-benda macam tu. Tak ada orang ada. Ya bro. Sekarang ni bila dia meninggal, betul lah Seriman buat dulu. Dulu masa kita pergi, kenapa menyokong orang dadah? Kenapa? Nampak tak? Tu yang aku cakap. Kita kena buat dulu. Memang tentangan tu memang ada. Cabaran tu. Nabi nak sebarkan agama tu berlambat cabaran dan dugaan dia kan. Ini apatah lagi kita duduk dekat persatuan yang kecil ni kan. Dan bila cabaran sikit berlaku, kita dah nak menyerah. Tak boleh lah. Kan? At least kita buat something. Mungkin hari ni mentang, satu hari nanti dia akan menyokong. Itu saja. Aku percaya macam tu. Pasal tu aku tak marah orang nak kutuk aku. Nak ni aku tak heran. Kalau kadang orang yang hentam aku tu, kadang-kadang aku kalau jumpa dia depan, aku salam dia. Salam, terima kasih kau bagi mungkin kau bagi kritikan yang boleh membina atau menambah baik pentadbiran aku ni. Sebab mungkin aku tak nampak. Kau nampak. Jadi apa yang kau buat tu bagus. Jadi aku terima, aku dah menambah baik. Dan insya-Allah boleh memberikan peluang pada aku untuk kau suka balik pada aku. Macam tu je. Bro, dia terkejut dah bro. Terkejut lama besok dia sokong aku lah. Betul. Itu cara dia. Pendekatan aku macam tu bro. Aku tak suka gerun-gerun. Penat lah bro. Dia dari sini je, dari sini. Mengerti. Tak, yang ni rumah mak aku. Ramah. Aku dulu. Aku dah masalah Perdana. Dah masalah Perdana. Rumah mak aku sini kan. Ramai hidup rumah air boleh.
Dekat lah kan. Yelah apa ni, kenal Syafiq Effendi? Kenal lah. Budak sekolah aku kot. Along. Along lah. Kau panggil Along. Tahu tu. Syafiq Effendi tu adik-adik dia lagi. Semua budak senior tu. Dia E3 kan? E3 dia Masih? dia dah pindah dah. Tapi sekarang dia duduk juga. Dia bukan Britarian? Britarian, dia sekarang Britarian. Dulu dia RTM kan? Dua ATM. Saya kenal dia masa kat ATM lah. Dia memang baiknya tu. Dia crime buat crime. Tahu crime. Dia selalu kalau crime pasal dadah, pasal benda kan. Boy, bagi tahu aku boy kan. Aku nak ni. Memang lah, sebab memang dia banyak bersama dengan aku lah. Tapi okey lah, dia okey. Tak tahulah dia jadi wartawan pula, jadi media kan. Kan, tapi crime lah. Crime lah. Kita pergi sana nampak. Takut dia kan. Aku ni, daripada cakap, daripada start TikTok. Sampai tak suara lah. Tak suara. Tiap-tiap malam aku edit bro. Tak, kadang-kadang aku banyak benda nak cakap. Usuk-usuk sejam lah. Tapi diorang ni menyokong aku. Dia bagi aku macam-macam gift. Tak ada bunga apa lagi. Lagi semangat aku. Yelah. Tu yang, at least kau tak cakap lah sia-sia. Kau boleh kongsi maklumat ni. Maknanya memberi faedah balik pada orang lain. Ada satu lagi apa? Bigo tu okey ke? Aku compare Bigo dengan TikTok ni, aku lagi suka TikTok lah. Sebab TikTok ni dia lebih memberi konten-konten yang bermesej lah. Kalau konten dia kan dah bagi kau 15 second punya konten, 15, 30, 3 minit. So kau nak pilih mana? Selalunya 15 second aku buat. Maknanya mesej-mesej yang kau nak buat tak kira lah tentang masyarakat, komuniti, PSA lah. Perkhidmatan apa ni? Yang perkhidmatan mesej pesanan khidmat masyarakat lah. So berbanding Bigo ni banyak joget-joget bro. Even kalau diorang ni main TikTok, kalau dia joget-joget, dia orang akan malu. Sebab orang keluarkan benda konten yang berilmu. Semua yang bagus-bagus kan, konten bermanfaat, maklumat. Tak kira lah dari segi kereta ke, seni ke, apa benda bidang korang kan kau nak buat bagi maklumat. Jadi diorang daripada joget-joget, diorang tu tak jadi dah, kan malu kan. Sebab itu bukan platform TikTok tu untuk kau buat. So kalau kau nak joget-joget, kau pergi masuk Bigo. Bigo memang joget-joget lah, kau nak joget, kau nak ni kan. Yang ni joget, tapi dia lebih komersial. Tapi sebenarnya itu salah satu selingan saja daripada khidmat masyarakat yang dia mana TikTok galakkan TikTokers ni buatlah perkara-perkara yang lebih baik lah. Pasal tu dia punya guideline tu terlalu strict sangat. Yang terlalu, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat. Nak TikTok dalam kereta tak boleh, dia nampak sen, tak boleh dia ban kau. Dia ni, maknanya dia jaga dia punya quality lagi. Berbanding Ini dia dah habis live ni dia save lah. Save. Bila dia save, dia bagi kau dalam masa 90 hari je untuk kau nak download balik kau punya live ni. Then aku masuk ke dalam YouTube. Selalunya aku akan pilih mana yang terbaik, aku masuk dalam YouTube lah. Selalunya ada setengah tu pasal case rider kan. Rider kan bising pasal dia orang punya atas sistem lah, makanan, royalty lah, benda lah tak tahu kan. Insurans lah, macam lah. Jadi kebetulan kan sebab aku selalu buat isu-isu semasa kan. Kau nak tak kira lah apa saja isu nak buat. Isu seni ke, politik ke, kau punya masalah sedang kau ke apa nak bincang, kita bincang lah. So kalau kita boleh selesai masalah, tiba-tiba ada lawyer kan, lawyer masuk, okey dia bagi pandangan untuk dia kan. Kalau ada doktor, kalau agama, ustaz masuk. Itu ustaz Abdullah kali lalu je. Lalu ustaz nak bagi aku pergi banyak. Betul dia lalu kan. Itu dia mesej aku, kadang-kadang dia mesej aku, dia cakap betul ke artis ni memang ada problem? Dia ada tag aku, cakap betul Ustaz. Itu baru dia bantu lah. Sebenarnya kalau nak cakap artis yang banyak, dia putih banyak. Sebab dia kata artis-artis takkanlah semua tak kaya, semua kaya kan. Tak semua artis semua kaya. 10% je daripada 7. Aku bergantung pada data aku lah, 7,000 ni 10% yang jaya. Sebab muka dia mungkin jadi favourite kat CCTV dan sebagainya, tak ada rezeki dia. Jadi 10% ni yang kaya. Yang 90% ni macam 90% yang tak kaya ni, itulah tugas persatuan untuk bantu dia orang. Faham tak? Jadi yang mana macam contoh yang kaya ni, kalau dia orang berhati mulia, dia orang akan bantu kita lah, bantu persatuan untuk bantu yang lain. Tu yang aku respect Allah yang Rahmat Siti Sarah tu. Salah seorang lah. Selain daripada yang lain lah, Atan, Mak Adam, Awi, dia Dato' Awi. Ramai mana yang volunteer kan. Tu yang sebenarnya kita nak. Kan? Ni yang program seniman pun kita ada juga program yang kita tengah berurusan dengan MyShop kan, MyShop. So nak buat macam product review atau food review untuk macam P-Highling punya lah. So dalam masa sama memang peruntukan tu ada. Cuma bukan harga korang lah, harga kita. Sebab yang selebihnya, contohlah kita bayar kau 2,000 untuk review produk, tapi hanya dalam 15 second contoh. 2,000 tu mungkin dia kata dia ambil 1,000 dia semua ambil dari situ. So maknanya peruntukan tu memang ada, tapi mungkin separuh dia akan pulang pada persatuan. Itulah contribution dia orang kepada persatuan. Bila dia orang tanya apa persatuan boleh buat dengan aku, apa persatuan tak buat dengan aku. Okey, sekarang kau tanya
apa persatuan boleh buat dengan korang. Kau kena tanya balik, apa yang kau boleh buat balik, kau boleh menyumbang balik pada persatuan. Itu je very basic kan. Bila kau boleh buat macam ni, sekurang-kurangnya sikit sebanyak kau bantu. Kalau kau rasa susah sangat nak keluar duit, tu kau punya media sosial punya lah berjuta-juta. Kau post sedikit pun maklumat tentang aktiviti persatuan pun dah cukup. Tu pun dah sumbangan dah. Tapi itu pun susah. Jadi jangan salahkan kita. Kan? Salahkan diri sini. Sebab apa? Jangan bila dah susah pun nak cerita. Kebanyakan orang ni, dia ingat, bila time susah dia ingat kita. Baru dia akan salah kita, salah tu dia akan biar bising je. Kan? Tapi masa korang senang dulu, kau dia ingat persatuan. Tu je. So, okey lah. Rasanya itu saja. Terima kasih banyak Tuan sebab meluangkan masa kita orang. Nanti Kita tak nak fokus ni. tak apa. Yang untuk off record, yang untuk yang apa yang tadi yang Tuan cakap tu, mana yang ni saya boleh pakai Pakai je lah. Tak lah. Memang saya cakap benda betul pun. Okey. Alright. Action. Oh, boleh. Aku ingat nak pergi kerja ni. Boleh pakai untuk aku. Dah dapat free call kan? Ada Hafilan kan banyak dokumen. Okay bro. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak Itu dia. Diorang dah habis tu. Sebab banyak orang. Ini apa punya program ni? Hari apa punya? Hari Sabtu ni 9 malam boleh tengok live di Facebook Finas. Facebook Finas Nanti akan keluar juga kat bernama insya-Allah. 502. Tu berada kita nama cameraman tu. Itu dia punya kamera tu macam pecerita TV. Ni mesti RM20,000. Tu gambar mesti baik. Oh. Apa? Nak lagi tu? Terima kasih. Nak lagi? Tak tahu lah jaga kebajikan kan. Macam tu. Dia NGO kan. Jiwa macam tu. Okey bro. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Orang hari Malaysia suruh aku kerja. Aduh, dia macam lah bro. Itulah bro. Bersama Persatuan Seniman Malaysia. Okey. Ini kita sebab apa? Nak Azrul ke tu? Bang, tolong ulas pasal kripto dalam Malaysia ni. Kripto Aku tak faham sangat pasal kripto ni. Sebab aku nak cerita pasal apa. Kau nak masuk sini tak? Seniman ni? Kau masuk sini? Tak, saya nak tunjuk muka abang. Masuklah. Aku sebenarnya kalau nak kencing, boleh ke? Kalau aku nak kencing. Boleh? Jangan kecil wadah lah. Ni buang. Bagi. Ni bagi makan tu. Kawan aku. Lah, tak bagi dia. Saya dah Tak, kawan aku. dekat dapur lagi. Tak apa bagi. Sebenarnya aku tahu kau nak makan ni. Kau nombor suka makan ni. Yes guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wife abang minta minyak masak. Minyak masak untuk ahli-ahli lah. Suka-suka hati kau minyak masak ni untuk kau. Saya live lah, Seniman lah. Live lah. Live je lah, tak ada masalah. Say hi sikit. Hai Seniman. Joget Aku tengok semua joget macam tu kan. Oh, ya ke? Itu dia punya tu. Aku tak tahu hashtag apa dia punya tu kan. Kena cari. Guys ni kajian yang aku buat bro. Ni thesis aku. IC padam. Tu. Padam. Bukan senang tau. Mana ni nampak? Nampak tak guys? Nampak tak? Nampak guys? Yang mana dekat TikTok Seniman tu, tolonglah bagi hadiah yang patut. Sebenarnya apa yang kita buat ni salah satu cara lah untuk kita mengutip dana untuk tabung kebajikan TikTok Seniman. Jadi mana yang bagi hadiah-hadiah, bagi gift tu, saya mengucapkan terima kasih lah kerana sumbangan anda ni akan menyelamatkan lebih ramai lagi nyawa. Cik, nampak tu macam Padu padu. Nampak? Kau ni macam-macam Mat. Kau ni macam-macam Mat. Ahmad masuk. Ahmad masuk Kau block je Ahmad tu. Saya nak block. Tapi tunggu. Suruh dia bayar dulu duit tahu. Oh, tak bayar lagi Kantoi. Thank you. Siapa bagi spek tu? Allah, aku tak perasan pula Siapa bagi spek? Dia ni goreng bergedil-bergedul. Ya, betul Razi. Bergedil-bergedul. Putri kangaroo. Ajar. Bang, macam mana nak jadi ahli seniman? Kau pernah buat lah benda-benda seni ni. Kita tak boleh nak simple-simple ambil orang jadi ahli kita ni. Kita memilih juga. Mat, support lah persatuan Mat. Kau gelak-gelak juga. Kalau nak jadi ahli seniman tu boleh ni. Boleh WhatsApp ke nombor hotline seniman. Kau pergi kat Persatuan Seniman punya TikTok, atas tu ada nombor seniman, kau boleh follow. Sama je macam nombor aku kat atas ni. Cuma yang aku punya 42, seniman punya 98. Sama dia.
Benny, hai Benny. Abang boleh tengok siapa yang bagi tu. Tekan dekat viewer. Macam mana nak tekan viewer ni? Aku tak tahu. Viewer siapa bagi viewer tu? Nak tekan mana? Thank you Dekam. Viewer kat mana? Karya seni muzik boleh join seniman? Boleh use. Kita ni ada, nak jadi ada seniman, kita ada 18 kategori. Maknanya, ada pelakon, penyanyi, pelawak, penyanyi, pemuzik. Thank you guys, thank you. Mat, kau ada lagi ke Mat? Mat dah keluar pula dah. Mencipta satu website seniman yang lebih interaktif dan lebih baik untuk ahli-ahli dan juga rakyat Malaysia. Atas sebelah kanan. Benny bagi. Benny, thank you Benny. Alamak Benny, thank you Benny. Allah, tip angus. Benny korang kena dokumen tu kan. Sebab dia bukan itu lah. Malah dia cuma. Tanpa kau. Terima kasih Benny. Siapa di dekau? Guru mereka. Guru you. So siapa yang lapar tak ada masalah punya. Memang pejabat seniman makanan berlambak. Tu apa type C Type C ada nak pakai? Kejap. Oh ya ke? Okay guys, kami nak tunjuk kat hampa semua seniman punya studio. Studio ni Abang Joy punya, Abang Joy BPR. Nampak tak guys? Ahmad. Oh Ahmad. Nanti kalau nak syuting kan ke syuting kat sini. Nanti Z akan casting kat sini. Okay guys. So saya akan end live. Budak kamera tu punya phone ada dekat sini. Kenapa dia? Kau rasa ni budak Finas punya? No, that's mine. Ni dia punya. Bukan budak kamera punya. Hui! So tak rekod. Orang jangan call balik wartawan Finas tu. Harap malu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Allahumma kasunna wa bika amanna wa razqna wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ni kuih apa bang ni? Kuih apa bang ni? Ni kuih apam. Apam? Apam? Kria. Apam? Buka tudung. Buka tudung. Ha, Tutup erat balik. ini apam ke? Buka, tutup erat balik. Biar betul presiden ni. Kuih apam? Ni macam donat. Apa jangan cingam? Tak ada. Bukan kita tak jual drum tu, kita tak jual. Weh. Kuih apa dia ni? Bahasa dia bukan kria, telinga. Telinga lah. Telinga tadi bear.
Tut. Dah, dia tak boleh sebut nanti kita ban. Oh, ya ke? Ya. Jangan sebut. Dah ke? Dah lah. Cukup. Makan macam chewing gum. Ni berada ni. Bro, boleh ke dia makan macam chewing gum? Tertidur. Aduh, saya nak analyse lah. Bro, macam mana kes hidup berapa perlu diberi keutamaan? Yus, memang betul. Pasal tu aku cakap, bila banyaknya artis luar yang kat Malaysia ni, patutnya offer artis tempatan dulu, baru artis luar.